Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan tadabbur ringkas surah Al-Jin 20 minit, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-10, 11 dan ayat yang ke-12, yang mana ayat yang kita akan baca pada pagi ini adalah lanjutan setelah para jin mereka tidak dapat lagi mencuri dengar berita-berita di langit, iaitu mereka telah dihalang oleh Allah untuk mendengar percakapan para malaikat di langit, yang mana setelah Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutuskan Nabi SAW, maka mereka tidak boleh lagi untuk mencuri dengar berita di langit. Apabila mereka ingin mencuri dengar berita di langit, mereka akan dilontar, direjam dengan syihabun, iaitu tahi-tahi bintang. Setelah itu para jin ini mereka berbual lagi. Mereka berkata sesama mereka. Kita bacakan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardh am arada bihim rabbuhum rasyada. Terjemahan ayat, wa anna la nadri, dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui. Maknanya para jin, mereka yang tidak dapat mencuri berita dengar di langit kerana ada malaikat-malaikat yang menjaga, maka setelah mereka pulang, mereka pun menyampaikan perbualan ini. Mereka kata, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa? Asyarrun urida biman fil ardi. Okay. Sama ada hendak ditimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Ayat ini, para jin itu mereka berkata, mereka tak tahu sebenarnya apa punca, apa sebab mereka dah tak boleh lagi nak mencuri dengar berita di langit. Sebab sebelum Allah mengutuskan Nabi Muhammad, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, mereka boleh untuk mendengar berita di langit. Jadi mereka mencari jawapan, kenapa dah tak boleh nak dengar berita langit tu? Mereka kata, adakah sebab pertama Allah Ta'ala nak timpakan kepayahan, bala bencana kepada penduduk bumi ini? Atau sebab yang kedua, Allah Ta'ala hendak memberikan kebaikan kepada penduduk bumi ini dengan sebab diturunkan Al-Quran ataupun diutuskan Nabi SAW. Dari para jin ni dia tak dapat jawapan. Kenapa sebenarnya mereka dihalang? Sebelum ni mereka tahulah kenapa mereka tak boleh curi dengar, kerana sudah ada pengawal-pengawal di kalangan para malaikat. Tapi mereka tak tahu kenapa perlu letak pengawal-pengawal lagi, kalau sebelum ni tak ada pun. Jadi mereka tak tahu apa sebenarnya Allah Ta'ala nak jadikan, apa hikmah di sebalik langit-langit itu sudah pun ada pengawal-pengawal di kalangan para malaikat. Okay. Dua, sebab
yang diandaikan oleh para jin itu. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok dekat ayat 10 ni, ada kehalusan ungkapan perkataan jin itu terhadap Allah. Kan dia kata ada dua kan, sama ada nak dapat asyarrun ataupun rosyada. Sama ada nak ditimpa keburukan atau nak diberikan kebaikan. Okay, dekat mana kehalusan dia? Okay, kalau kita tengok dekat ayat macam ni, kalau tengok dekat ayat tu, ketika mana jin ini dia nak kata penduduk bumi dapat keburukan, syarrun tu jahat, mereka tidak menyebut tentang Allah. Jelas. Tetapi ketika mereka nak mengata penduduk bumi akan dapat kebaikan rosyada, mereka ada sebut perkataan Rabbuhum, Tuhan mereka. Faham tak maksudnya? Maksudnya jin ini ketika dia nak kata manusia dapat kejahatan, dia tidak menyebut siapa yang akan menimpakan kejahatan tu, dia tak sebut. Tetapi ketika mereka meneka mungkin sebab nak dapat kebaikan, mereka menyandarkan kalimah Rabbuhum. Allah nak menyandarkan, Allah nak bagi. Kata para ulama, kalau kita perhalusi ungkapan jin itu, jin-jin ni sebenarnya dia sangat beradab kepada Allah. Ni dia panggil jin yang baik. Jin yang mana? Jin yang dekat ayat 1 yang kita baca tempoh hari tu, yang mereka mengatakan Quran ini sangat amazing. Dia kata Quran ini sangat ajaib ajaba. Okey, jin ini sangat beradab dengan Allah. Mereka tidak menisbahkan keburukan dengan sebut Allah itu, tetapi ketika mengungkapkan kebaikan, mereka kata Rabbuhum, Tuhan mereka. So kita kena belajar juga macam mana jin itu menisbahkan sesuatu kebaikan dan keburukan kepada Allah. Baik, apa yang kita dapat belajar dekat sini? Nombor 1, ni perkara yang paling utama. Jin ini mereka tak tahu perkara gaib. Betul tak? Dia tak tahu. Sebelum ni pun mereka tak tahu dah kenapa dah tak boleh curi berita dengar di langit ni. Lepas mereka cari jawapan, baru tahu sudah ada malaikat. Maknanya mereka tak tahu perkara gaib. Lepas tu mereka pun tak tahu sebab apa Tuhan dah halang mereka sebenar-benarnya. Ini menunjukkan jin tidak mengetahui perkara gaib. Jadi jangan takutlah kepada jin. Untuk kuatkan tindakan pelajaran nombor 1 ni, saya nak bawa kisah seorang nabi, iaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita semua tahu Nabi Allah Sulaiman ini ketika dia wafat, tak ada seorang jin pun yang mengetahui Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Macam mana jin tu tahu? Kalau buka dalam surah Saba ayat 14, buku surah 429, kita boleh baca ayat ni, saya baca terjemahan. Para jin itu mereka dapat tahu Nabi Sulaiman dah lama dah wafat ketika mana mereka melihat tongkat Nabi Allah Sulaiman itu telah dimakan oleh anai-anai. Maka apabila jatuh tumbang ke bumi, barulah golongan jin itu mengetahui apa? Dah lama dah rupa-rupanya Nabi Sulaiman ni dah wafat. Mereka kata, kalaulah mereka dah tahu Nabi Sulaiman ni dah wafat, pastilah mereka tidak akan duduk sebegitu lama dalam keadaan azab yang menghinakan. Sebab jin ini Allah telah beri nikmat kepada Sulaiman untuk kawal para jin. Para jin ini mereka kena berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Nak tak nak mereka kena berkhidmat dengan Nabi Allah Sulaiman. Jadi selagi Sulaiman Nabi masih hidup, mereka akan kena berkhidmat lah. Okay. Tetapi
Mereka berkhidmat, buatlah kerja Nabi Sulaiman suruh buat tu, sampai kan Nabi Sulaiman dah mati lama dah, mereka masih lagi buat. Rupa-rupanya dah lama wafat. Menunjukkan apa? Jin tidak mengetahui perkara ghaib. Okey, kita tak nak tahu apa jin tu kena buat dengan Nabi Allah Sulaiman. Okey, saya ambil sedikitlah kisah supaya nak menguatkan bahawa jangan takut kepada jin. Mereka ni lemah sebenarnya. Okey, kalau kita buka dalam surah Sad ayat 36-39, kalau tuan-tuan nak kisah Nabi Sulaiman dengan lengkap, nanti saya lampikan sekali dengan nota surah Al-Jin. Tapi kena kos dia mahal sikit lah, sebab dia makin banyak nota tu. Okey, surah Sad ayat 36 hingga 39, Nabi Allah Sulaiman ni tak apalah, dia Allah bagi dia nikmat, dia boleh kawal angin. Dia boleh kawal angin. Angin nak ke mana, dia akan kawal. Kini saya tinggalkan. Saya nak ambil ayat nombor 37. Rupa-rupanya jin ini ada yang mereka ni kerja sebagai apa? Mereka bekerja sebagai di bidang pembinaan. Allah kata wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Jin-jin di kalangan syaitan ini, syaitan di kalangan jin ni, dia diperintahkan, ada yang kerja mereka buat membina bangunan, ada yang kerja bidang construction, dia kena kerja dengan Nabi Sulaiman, dan ada yang digunakan untuk menyelam ke dalam laut. Tu ada jin yang pandai menyelam dalam laut, kena menyelam. Okey, dua ni. Kalau ada yang degil, tak nak patuh, ayat 38, mereka akan dirantai dan dibelenggu. Wa akharina muqarranina fil asfad. Okey, jelas kat sini. Antara yang mereka buat juga kepada Nabi Allah Sulaiman, ada penambahan lagi maklumat ni. Tengok dalam suratul Anbiya ayat 82. Para syaitan di kalangan jin ni, kita sebut tadi ada yang menyelam, mayyaghusulahu, dan melakukan kerja-kerja yang lain. Sekejap saya akan sebut kerja apa. Dan Allah Ta'ala kata, kalau ada yang culas, ada yang tak nak buat kerja, Allah Ta'ala kata apa? Wa kunna lahum hafizin, kami kawal mereka, kata Allah. Okey, tengok dalam surah As-Saba ayat nombor 12. Nanti saya akan, nota ni ada, insya-Allah saya akan lampirkan. Nabi Allah Sulaiman ni, Allah telah bekalkan kepada dia, dia ada sumber bumi. Allah berikan kepada dia sumber cairan tembaga. Dia ada tembaga banyak. Jadi ada jin ni bekerja yang melibatkan dengan tembaga tadi tu. Allah Ta'ala kata di hujungnya biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Tapi kalau ada yang ponteng, malas, tak nak buat kerja, Allah Ta'ala kata apa? Wa man yadhiru minhum an amrina nuziquhu min azabis sa'ir. Sesiapa di kalangan jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan rasakan dia azab neraka yang menyala-nyala. So jin ni mereka kenal Tuhan, so mereka takut, so mereka berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman dengan izin Allah. Okey, jelas kat tadi tu keterangan mereka tak mengetahui tentang perkara ghaib. Okey, pelajaran nombor 2 daripada ayat yang baru kita baca sebentar tadi, adab dalam menisbahkan keburukan dan kebaikan kepada Allah. Macam biasa kan tuan-tuan selalu dengar, selalu para penceramah, kadang para ulama sebut kan, Islam dia salih, dia kata. Dan di kalangan kami pula ada yang sebaliknya, maknanya tidak salih, tidak Islam. Itu jin tu kata apa? Jin yang salih ni, yang Islam ni, dia ikut jalan dia. Kalau jin yang tak salih ni,
yang kafir ini dia ikut jalan dia. Boleh faham tak? Sebab tu kalau rujuk dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah mengatakan, beliau menukilkan ulasan Sa'id bin Musayyib mengatakan, jin-jin itu ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi. Jin tu macam tu juga. Okey, jelas dekat situ. Okey, daripada ayat itu dapatlah kita buat pecahan. Rupa-rupanya jin ada yang beriman, ada yang kafir. Tu orang kata ada ke jin Islam? Itulah jawapan dia. Okey, tapi dia tak sebut Islam, dia panggil salih. Ada jin yang tak salih. Jadi kita pecahkan, jin itu ada beriman, ada yang kafir. So jin yang tak salih itu, yang kafir itu, mereka dipecahkan pula kepada dua bahagian. Yang paling tak salih sekali, yang paling kafir sekali, itu adalah iblis. Dan selain daripada iblis, adanya syaitan. Ini bermakna jin, kalau yang jahat tu, ketua dia yang paling besar sekali iblis, dan anak buah dia adalah syaitan. Kena faham macam tu. Maknanya ada syaitan di kalangan jin, maka yang paling syaitan sekali adalah iblis. Jadi kalau jin yang baik, dia dipanggil jin saja. Dia tak digelar syaitan. Kalau digelar syaitan, itu jin yang jahat. Okey, pengajaran daripada ayat tadi kita dapat belajar, ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Cerita dekat sini. Okey. Pelajaran nombor 2, golongan yang beriman, mereka ada jalan mereka sendiri, mereka ada panduan hidup dia sendiri, dan golongan yang tak beriman pun seperti itu. Jadi jin yang duduk cerita kepada kita ni, lepas tu Allah ceritakan balik jin tu cerita apa, dengan turunnya surah Al-Jin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jin yang menceritakan ini sebenarnya adalah jin yang salih. Hasil daripada mereka mendengar Al-Quran dan mereka faham, mereka memilih jalan untuk beriman kepada Al-Quran. Jadi apa lagi yang berlaku, kita kena sambung hari yang berikutnya, ayat yang ke-12. InsyaAllah nota akan sampai minggu hadapan, InsyaAllah. Saya cuba hari Isnin, saya cuba InsyaAllah. Baik, kita berhenti dengan kadar ini. Moga-moga dapat manfaat. Semakin kita merasa kehebatan Allah, ya, semakin kita rasa jin ini sebenarnya tidak ada apa-apa kemampuan, semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rupa-rupanya jin ini pun ada yang beriman pada Allah, ada yang beribadat kepada Allah, dan ada yang sebaliknya. Jadi kalau jin memilih jalan yang sebaliknya, tak nak beriman, apa berlaku? Kita akan sambung pada ayat berikutnya insya-Allah. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq.